Setahun lalu saya hampir memadamkan api dapur ini. Roti yang terjual tidak sampai 20 buku sehari dan anak saya menasihati agar saya menutup sahaja kedai ini. Tetapi sekarang, 150 buku roti habis terjual setiap hari dalam masa sejam sahaja. Apa yang telah mengubah segalanya? Segalanya bermula dengan seguni bijan. Tanaman yang ditinggalkan di kampung kami selepas pakar-pakar dari Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI selesai menjalankan projek perintis selama 2 tahun. Dengan bijan itulah, saya mengalami kegagalan sebanyak 60 kali. Namun, saya tidak berputus asa. Kisah ini bermula pada hari itu, setahun yang lalu. Nama saya Aminah. Tahun ini, usia saya mencecah 65 tahun. Selama hampir 40 tahun, saya mengusahakan sebuah kedai roti kecil di hujung kampung ini. Pada hari itu, seperti biasa, saya bangun pada pukul 4 pagi untuk menghidupkan api di dalam dapur batu bata saya. Dapur ini, yang telah menemani saya selama 40 tahun, adalah ibarat teman hidup saya. Namun pagi itu, hati saya terasa berat. Kata-kata anak lelaki saya malam semalam masih terngiang-ngiang di telinga. "Mak, cukuplah tu, berehatlah. Mak pun dah tak berapa muda lagi." Kata-kata Azlan, anak saya, ada benarnya. Pelanggan semakin berkurangan saban tahun. Jika dapat menjual 20 atau 30 buku roti sehari, itu sudah dikira bernasib baik. Keadaan menjadi lebih teruk selepas sebuah kedai bakri moden dibuka di Pekan, kira-kira 3 km dari sini. Roti keluaran kilang mereka berharga RM1.50, manakala roti dari dapur batu saya berharga RM5.5. Saya tidak mampu bersaing dari segi harga. Pagi itu, saya hanya membakar 15 buku roti, tetapi hanya 7 yang terjual. Ketika saya sedang mengeluh memandang roti yang tidak laku, Pak Kasim, seorang pekebun jiran, masuk ke kedai. Di tangannya, ada seguni besar sesuatu. Apabila diletakkan di atas lantai, butiran-butiran putih mencurah keluar. Rupa-rupanya bijan. "Makcik Aminah tahu tak ini apa?" tanya Pak Kasim. "Ini bijan yang pakar-pakar dari MARDI tanam di kampung kita. Mereka ajar kami cara tanam selama 2 tahun. Lepas tu mereka balik. Sekarang kami ada lebih kurang 1,5 tan bijan." Riak wajah Pak Kasim sukar ditafsirkan, antara gembira dan serba salah. "Orang MARDI kata, bijan ni elok dibuat minyak. Kami cuba buat, tapi harga jualan cuma dapat 15 kilogram. 2 tahun kami usahakan, ini sahaja hasilnya." Saya mengambil segenggam bijan itu. Biji-biji putih yang kecil mengalir di celah-celah garis tapak tangan saya. Saya pernah melihatnya sebelum ini. Samar-samar saya teringat, waktu kecil dahulu, arwah ibu saya pernah membuat sesuatu daripadanya. Namun saya tidak dapat mengingati apa sebenarnya. "Selain buat minyak, tak ada cara lain ke, makcik?" tanya Pak Kasim dengan nada terdesak. "Makcik kan dah 40 tahun buat roti, manalah tahu boleh buat sesuatu dengan bijan ni?" Selama 2 tahun, dia dan pekebun-pekebun lain telah bersusah payah di ladang. Bangun awal pagi untuk menyiram, mencabut rumput, dan melawan serangga perosak. Kini, yang tinggal hanyalah bijan yang nilainya tidak seberapa. Saya tidak dapat memberikan jawaban. Selama 40 tahun saya membakar roti, tidak pernah sekalipun saya menggunakan bijan sebagai bahan utama. Saya hanya mampu merenung bijan di tapak tangan saya. Selepas Pak Kasim pulang, saya termenung lama. Di dalam dapur, roti terakhir mula menyejuk. Hari ini pun, separuh daripadanya pasti tidak akan terjual. Malam itu, Azlan berkata lagi, "Mak, bulan depan kita tutup ya, biar saya tolong kemaskan." Saya hanya mengangguk. Saya sudah tiada kudrat untuk bertahan. Tarikh untuk memadamkan api dapur yang telah menyala selama 40 tahun akhirnya telah ditetapkan. Malam itu, mata saya tidak mahu lelap. Memadamkan api dapur bukan sekadar menutup kedai. Ia bermakna menamatkan 40 tahun riwayat hidup saya. Sambil berbaring merenung siling, tiba-tiba satu kenangan lama muncul dengan jelas. Arwah ibu sedang membakar sesuatu di hadapan dapur batu. Bau harum semerbak memenuhi segenap ruang rumah. Di atas meja, terhidang roti yang bertatahkan biji-biji putih. Nenek pernah berkata, "Ini roti warisan nenek moyang kita. Resipi lama turun-temurun." Saya tidak ingat apa nama roti itu, atau bagaimana rasanya yang sebenar. Tetapi satu perkara yang pasti, roti itu dihiasi dengan bijan putih. Saya bingkas bangun dan menuju ke dapur. Guni bijan yang ditinggalkan Pak Kasim berada di satu sudut. Saya mengambil segenggam dan menatangnya di tapak tangan. Di bawah cahaya bulan,
Bijan itu berkilau seperti mutiara. Bolehkah aku membuatnya? Bukan. Persoalannya bukan boleh atau tidak. Yang penting, adakah aku mau mencuba? Lagipun bulan depan dapur ini akan dipadamkan. Apa salahnya jika saya menyahut satu cabaran terakhir? Keesokan paginya saya bangun sejam lebih awal daripada biasa. Pukul 3 pagi, saya menyalakan api di dapur, mengeluarkan tepung, dan membuka guni bijan itu. Roti yang pertama kali saya coba hasilkan dalam 40 tahun. Roti yang pernah arwah ibu buat 50 tahun dahulu, tiada catatan, tiada resipi. Tetapi di tangan saya ada pengalaman selama 40 tahun. Dan saya percaya, dengan pengalaman itu, saya pasti akan dapat mencari jalannya. Sambil mula menguli adunan pertama, saya berpikir, ini bukan sekadar membuat roti. Ini adalah usaha untuk memberi makna kepada bijan yang ditinggalkan di kampung ini. Usaha untuk menghargai titik peluh Pak Kasim dan pekebun-pekebun lain selama 2 tahun. Dan yang paling penting, ini adalah cabaran terakhir saya sebelum memadamkan api dapur ini. Tangan saya yang menguli tidak gemetar. Ada kekuatan yang terbina selama 40 tahun. Namun di sudut hati, ada juga rasa takut. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika saya menghampakan harapan Pak Kasim? Walau bagaimanapun, tangan saya tidak berhenti. Saya mencampurkan tepung dan air, menguli dough dan menabur bijan. Saya memeriksa suhu dapur dan memasukkan roti ke dalamnya. 25 menit kemudian, saya membuka pintu dapur. Tetapi yang keluar bukanlah roti. Ia adalah seketul adunan yang keras, bijannya hangus, dan bahagian dalamnya mentah. Kegagalan pertama. Tetapi anehnya, saya tidak berasa kecewa. Sebaliknya, saya merasakan seolah-olah sesuatu yang baru telah bermula. Satu debaran yang tidak pernah saya rasai dalam 40 tahun. Saya mengeluarkan sebuah buku nota kecil dan menulis. Hari pertama, bijan ditabur terlalu tebal di atas dough. Suhu dapur 240 derajat terlalu tinggi. Bijan hangus. Ini bukan catatan kegagalan. Ini adalah proses mencari jawaban. Keesokan subuhnya, saya kembali berdiri di hadapan dapur. Dan saya memulakan cabaran kedua. 2 minggu penuh kegagalan. Pada subuh hari kedua, saya menurunkan suhu dapur kepada 200 derajat. Saya yakin bijan hangus semalam disebabkan suhu yang terlalu tinggi. Doh pula saya buat sama seperti semalam, 1 kilogram tepung, 600 ml air, 1 sudu garam, 10 gram yeast. Adunan yang telah saya ulang ribuan kali selama 40 tahun. Jumlah bijan yang ditabur juga saya kurangkan separuh dan menekannya sedikit agar melekat pada doh. Selepas 25 menit di dalam dapur, saya membukanya. Kali ini, bijan tidak hangus. Bahagian luarnya berwarna keemasan. Hati saya berbunga harapan. Saya mengambil roti itu dan menggigitnya. Tetapi, bahagian dalamnya masih mentah. Dohnya lembik dan tidak masak sepenuhnya. Suhu 200 derajat pula terlalu rendah. Saya mencatat di dalam buku nota. Hari kedua, suhu dapur 200 derajat terlalu rendah. Luar masak dalam mentah, kuantiti bijan sesuai. Hari ketiga, saya menaikkan suhu kepada 220 derajat. Kali ini, saya cuba mencampurkan bijan ke dalam dough, bukan menaburnya di atas. Manalah tahu hasilnya lebih baik. Keputusannya amat mengecewakan. Bijan itu mendap ke dasar roti, menyebabkan bahagian atasnya tawar, dan bahagian bawahnya pula terlalu pekat rasa bijannya, tidak seimbang. Hari ketiga, mencampurkan bijan ke dalam dough menyebabkan ia mendap, mesti ditabur di permukaan. Hari keempat, saya kembali ke cara asal, menabur bijan di permukaan dengan suhu 220 derajat. Tetapi saya mengubah masa pemerapan. Daripada biasa 2 jam, saya perapkan selama sejam sahaja. Roti tidak naik dengan elok, hasilnya leper dan keras. Hari keempat, masa perapan sejam tidak cukup, dough tidak kembang sepenuhnya. Hari kelima, saya melanjutkan masa perapan kepada 3 jam. Kali ini, ia terlebih kembang. Sebaik sahaja dimasukkan ke dalam dapur, dough itu terus kempis seperti belon yang kehilangan angin. Rotinya menjadi rapuh dan berderai. Hari kelima, masa perapan 3 jam terlalu lama. Doh terlebih kembang dan hilang kekuatan. Seminggu telah berlalu, 7 kali kegagalan. Saya mula berasa letih. Setiap subuh pukul 3 pagi, saya bangun, menguli doh, membakar roti, dan mencatat kegagalan. Tiada satu pun roti yang boleh dijual, semuanya rosak. Pagi itu, Azlan masuk ke dapur. Di atas meja, tersusun hasil-hasil kegagalan saya selama seminggu. "Mak, apa semua nih?"
kenapa buat roti banyak-banyak macam ni? Saya tidak dapat menjawab. Saya sendiri tidak pasti kenapa saya melakukannya. Mak, cukuplah. Dah seminggu mak bangun awal pagi buat semua ni. Buang masa saja. Kan kita dah setuju nak tutup kedai bulan depan. Kata-kata Azlan memang betul. Ia nasihat yang logik dan realistik. Tetapi, ada sesuatu di sudut hati saya yang terus berbisik. Sikit lagi. Cuba sikit lagi. Petang itu, Pak Kasim datang lagi. Macam mana Makcik Aminah? Dah cuba buat apa-apa dengan bijan tu? Saya tidak sanggup berbohong. Belum jadi lagi, Kasim. Masih mencuba tapi tak menjadi. Riak kekecewaan terpancar di wajahnya. Dia mengangguk perlahan. Tak apalah Makcik, memang kerja susah agaknya. Nampaknya kena terus jual buat minyak sajalah. Melihat belakang badannya yang berlalu pergi, hati saya terasa luluh. Usahanya selama 2 tahun di ladang akan berakhir dengan nilai RM15 sekilogram. Malam itu, saya membuka buku nota saya, penuh dengan catatan kegagalan selama seminggu. Suhu, masa perapan, kuantiti bijan, masa membakar semua pemboleh ubah telah saya cuba, tetapi jawapannya tidak kunjung tiba. Tiba-tiba, saya tersedar sesuatu. Saya hanya mengubah satu pemboleh ubah pada satu-satu masa. Sama ada suhu, atau masa, atau kuantiti bijan. Tetapi, sebuku roti tidak terhasil daripada satu faktor sahaja. Semua elemen perlu harmoni. Pada subuh hari ke-8, saya mencuba pendekatan yang sama sekali baru. Suhu 210 grasal, masa perapan 2 jam, bijan ditabur rata di permukaan, masa membakar 25 minit. Tetapi kali ini, untuk 5 minit terakhir, saya membuka sedikit penutup dapur untuk membuang uap air. Apabila roti dikeluarkan, ada sesuatu yang berbeza. Kulitnya rangup dan bijannya berwarna keperangan seperti disangai. Apabila saya menekannya, ia terasa anjal. Saya menggigitnya, hampir menjadi. Rasanya sedap. Tetapi masih ada sesuatu yang kurang. Ia bukan rasa seperti yang dibuat oleh arwah ibu saya. Hari ke-8, hampir berjaya, tetapi kurang sesuatu. Rasanya kurang dalam. Selama seminggu berikutnya, saya terus mencuba. Hari ke-9, saya mencampurkan 30% tepung gandum penuh. Roti menjadi terlalu kasar. Hari ke-10, saya kurangkan kepada 10%. Lebih baik, tetapi masih bukan. Hari ke-11, saya menggunakan air suam, bukan air sejuk. Tekstur dough menjadi lebih lembut. Hari ke-12, saya cuba menyangai bijan sebelum menaburnya. Baunya lebih harum, tetapi ia hangus apabila dibakar. 2 minggu berlalu. 14 kali kegagalan. Petang itu, Azlan berkata dengan wajah serius, "Mah, dah 2 minggu kita tak jual sebuku roti pun. Sibuk buat roti baru, roti biasa pun tak buat, kedai pun asyik tutup. Pelanggan semua dah lari." "Cukuplah, Mak. Saya tidak mampu berkata apa-apa. Semuanya benar. Selama 2 minggu, saya taksub dengan roti bijan. Pelanggan yang datang hanya melihat pintu kedai yang tertutup. Secara logik, saya patut berhenti. Tetapi saya tidak boleh berhenti. Malam itu saya berfikir panjang. Kenapa saya tidak boleh berhenti? Akhirnya, saya menemui jawabannya. Ini bukan sekadar membuat roti. Ini adalah tentang membuktikan segala-gala yang telah saya pelajari di hadapan dapur ini selama 40 tahun. Jika saya menyerah sekarang, saya akan hidup dengan persoalan ini seumur hidup. Bagaimana jika aku teruskan sedikit lagi? Adakah aku akan berjaya? Saya tidak boleh berputus asa. Saya mahu berjaya, walaupun sekali. Barulah saya boleh memadamkan api dapur ini dengan tenang. Subuh hari ke-15, saya kembali ke dapur. Tetapi kali ini, perasaannya berbeza. Saya biarkan tangan saya bergerak mengikut gerak hati. Saya tidak lagi mengira dengan kepala. Pengalaman 40 tahun sudah sebati dengan tubuh saya. Kekuatan menguli, sentuhan jari memeriksa dough, pandangan mata mengagak suhu dapur, semuanya berlaku secara semula jadi. Dan saya sedar, apa yang saya cari bukanlah resipi. Ia adalah sentuhan tangan arwah ibu saya 50 tahun dahulu. Kehangatannya, kesabarannya, masanya. Sambil menguli, saya teringat akan ibu. Wajahnya yang tersenyum apabila meletakkan roti di atas meja. 25 menit kemudian, saya membuka pintu dapur. Dan saya tahu, masih belum sempurna. Tetapi sudah sangat hampir. Saya menulis di dalam buku nota. Bukan dengan kepala, tetapi dengan tangan. Percaya pada pengalaman. Saya tahu saya boleh teruskan. Garisan penamat sudah mula kelihatan. Hari kejayaan dan permulaan baru. Subuh hari ke-16, saya bangun lebih awal. Pukul 2.30 pagi,
Bukan karena tidak dapat tidur, sebaliknya saya bermimpi. Mimpi saya duduk di meja makan sewaktu kecil, menikmati roti buatan ibu. Dalam mimpi itu, saya menggigit roti tersebut. Dan saya dapat merasainya. Kulitnya rangup, isinya lembut dan lembab. Dan bijan meletup-letup di dalam mulut menyebarkan rasa lemaknya. Itulah rasanya. Sebaik sahaja terjaga, saya begitu yakin. Hari ini pasti berbeza. Saya menyalakan api dapur. Ia mengambil masa 30 menit untuk mencapai suhu 210 grasi salisalah. Dalam masa itu saya menyediakan dough, tetapi kali ini saya melakukannya dengan cara yang berbeza. Sambil mengayak tepung, saya teringat akan sentuhan ibu. Ibu selalu mengayak tepung sebanyak 3 kali. Katanya, kena bagi udara masuk barulah roti lembut. Saya pun mengayak tepung sebanyak 3 kali. Air yang digunakan juga berbeza. Bukan air sejuk, bukan air panas, tetapi air suam-suam kuku. Ibu pernah berpesan, "Doh ni macam orang juga, kalau sejuk sangat dia kecut." Saya mula menguli. Selama sejam tanpa henti. Tetapi kali ini, saya tidak menggunakan tenaga. Saya menguli dengan lembut, mengikut rentak, seolah-olah membelai bayi. Saya menggunakan hujung jari untuk merasa keadaan doh, menunggu saat ia mencapai keanjalan yang sempurna. Perasaan doh menolak kembali jari jemari saya deria yang telah saya rasai ribuan kali akhirnya kembali. Cukup. Saya meletakkan doh di tempat yang hangat untuk diperap. Saya tidak melihat jam. Bukan lagi soal 2 jam, tetapi menunggu sehingga doh itu kembang 2 kali ganda. Sambil menunggu, saya menyediakan bijan. Dicuci bersih dan dikeringkan sepenuhnya. Tidak disangai. Saya percaya bahang dapur akan memasaknya dengan sempurna. Selepas 2 jam 10 menit, dough itu kembang dengan cantiknya. Saya menekannya sedikit dengan jari. Ia kembali ke bentuk asal dengan perlahan. Inilah saatnya. Saya mengeluarkan dough, mengulinya semula dengan ringan untuk membuang angin, dan membahagikannya kepada 8 bahagian. Setiap satu dibentuk bulat dengan penuh teliti. Ketika menabur bijan, tangan saya bergerak sendiri. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, rata di seluruh permukaan. Saya menekannya perlahan dengan tapak tangan agar melekat. Roti dimasukkan ke dalam dapur. Suhu tepat 210 derajat, pintu dapur ditutup. 10 menit pertama. Jangan sekali-kali dibuka. Ini adalah masa untuk roti mengembang. Selepas 10 menit, saya membuka sedikit untuk memeriksa. Roti sudah mula bertukar keemasan. Saya menunggu 10 menit lagi. Dan untuk 5 menit terakhir, saya membuka sedikit penutup dapur untuk mengeluarkan uap menjadikan kulitnya rangup. 25 menit telah berlalu. Saya membuka pintu dapur. Roti bijan berwarna keemasan terhidang di depan mata. Permukaannya berkilat, dan bijannya berwarna perang cantik. Bau harum dari dapur memenuhi seluruh ruang. Tangan saya menggeletar. Selepas 16 hari kegagalan, inilah saat yang dinanti-nantikan. Saya mengambil sebuku roti dengan berhati-hati. Masih panas, hujung jari saya terasa pijar. Saya menggigitnya. Kulitnya rangup. Bunyi keretakannya kedengaran di antara gigi. Isinya lembab. Doh yang lembut cair di atas lidah. Bijan meletup di dalam mulut, menyebarkan minyaknya yang wangi. Dan pada saat itu air mata saya mengalir. Inilah dia. Inilah rasa yang dicari-cari. Roti yang dibuat oleh ibu saya 50 tahun dahulu. Rasa yang dikongsi bersama keluarga di meja makan. Saya terduduk di lantai, masih memegang roti. Lama saya menangis. Kegagalan selama 16 hari, leteran anak saya, kekecewaan Pak Kasim, kedai yang tertutup semuanya lebur dengan satu gigitan ini. Apabila tangisan saya reda, saya bangun semula. Saya memandang baki 7 buku roti. Semuanya sempurna. Tetapi untuk kepastian, saya perlu membuatnya sekali lagi. Kejayaan sekali mungkin hanya kebetulan. Hari itu, saya mula menguli lagi, mengikut cara yang sama. Mengayak tepung 3 kali, menggunakan air suam, menguli dengan lembut selama sejam, memeram selama 2 jam 10 menit, dan membakar pada suhu 210 grad Celcius selama 25 menit. Kumpulan kedua keluar. Hasilnya sama, sempurna. Saya tersenyum. Kini saya pasti, ini bukan kebetulan. Ini adalah resipi yang boleh diulang. Pukul 2 petang, saya menelepon Pak Kasim. "Kasim, boleh datang ke kedai sekarang? Ada benda saya nak tunjuk." 30 menit kemudian, Pak Kasim tiba. Wajahnya lebih menunjukkan kerisauan berbanding harapan. Saya tidak berkata apa-apa, hanya menghulurkan sebuku roti bijan. "Cubalah rasa." Pak Kasim mengambilnya dengan berhati-hati. Dia menggigit, mengunyah, dan terdiam.
Matanya membulat. Ini apa, Makcik? Saya tak pernah rasa roti macam ni. Saya tersenyum. Roti bijan. Dibuat dengan bijan yang kamu bawa tempo hari. Pak Kasim tidak melepaskan roti itu. Dia terus makan. Selepas menghabiskan sebuku, dia berkata, Makcik, ini boleh dijual. Mesti orang suka. Saya mengangguk. Esok saya nak cuba bawa ke pasar. Saya akan buat 50 buku. Makcik nak jual berapa? Tanya Pak Kasim. Saya berfikir sejenak. Roti biasa saya berharga 5 yining. Tetapi roti ini berbeza. Ia mengandungi 16 hari kegagalan, 40 tahun pengalaman, dan 50 tahun kenangan. RM7, kata saya. Pak Kasim terkejut. 7 ringgit? Roti di bakery Pekantu baru RM1 RM1 50 ringgit. Laku ke nanti? Saya menjawab dengan yakin. Laku. Roti ini lain. Siapa yang dah rasa sekali pasti akan datang lagi. Malam itu, sebelum tidur, saya menulis di halaman terakhir buku nota saya. Hari ke-16 berjaya. Ayak tepung 3 kali. Air suam. Uli lembut 1 jam. Prap 2 jam 10 menit. Bakar 210 grasian 25 menit. 5 menit terakhir, buka sedikit penutup. Ingat sentuhan ibu. Sambil menutup buku nota, saya berfikir, kegagalan selama 16 hari bukanlah sia-sia. Ia adalah perjalanan untuk menyempurnakan satu baris resipi ini. Dan sekarang, ia adalah satu permulaan. Dari 50 ke 150, rahsia permintaan. Subuh Sabtu pukul 3 pagi, saya bangun. Hari ini, saya akan ke pasar. Selepas 17 hari, saya akan menjual roti semula. Saya merancang untuk membuat 50 buku. Dapur saya hanya boleh membakar 8 buku pada satu masa, jadi saya perlu membakar hampir 7 kali. Bermula pukul 3 pagi adalah satu kemestian untuk siap menjelang 7 pagi. Sambil menguli adunan pertama, hati saya tidak tenang. Laku ke? Siapa yang nak beli roti harga RM7? Keraguan bermain di fikiran. Pukul 6.30 pagi, 50 buku roti bijan siap tersusun di dalam bakul. Semuanya berwarna keemasan. Azlan masuk ke dapur. Mak, betul ke nak pergi pasar ni? Laku ke roti RM7 tu. Dah 17 hari kedai tutup, pelanggan semua dah hilang. Kata-katanya ada benarnya. Tetapi saya mengangkat bakul itu. Mak tak tahu Lan, tapi kita kena cuba baru tahu. Perjalanan ke pasar mengambil masa 15 minit berjalan kaki. Sambil memikul bakul yang berat, saya berfikir, kalau satu pun tak laku macam mana? Saya tiba di pasar pada pukul 7 pagi dan meletakkan bakul di tapak biasa saya. Seorang pelanggan tetap berhenti. Makcik Aminah, kemana menghilang? Dah 17 hari kedai tutup. Saya tersenyum. Makcik cuba buat roti baru. Nak rasa sikit? Saya menghulurkan secebis kecil. Pelanggan itu mengambilnya dengan teragak-agak. Dia mengunyah perlahan dan matanya membulat. Wah, sedapnya. Apa rasa lemak-lemak ni? Itu bijan. Ditanam di kampung kita ni. Berapa harga sebuku? 7 ringgit. Pelanggan itu terdiam sejenak. 7 hen bukan harga yang murah. Tetapi tidak lama kemudian, dia mengeluarkan dompet. Bagi saya 1. 2 lah. Jualan pertama. Melihat itu, orang lain mula berkerumun. Boleh rasa juga? Ini roti apa? Saya memberikan sampel kepada semua yang ingin mencuba. Reaksi mereka serupa. Mula-mula ragu-ragu. Tetapi selepas merasainya, riak wajah mereka berubah. Esok ada lagi tak? Bagi saya 5. Pesanan mula datang mencurah-curah. 7, 1.15 pagi. 10 buku terjual. 7.30 pagi. 20 buku terjual. Saya tidak percaya. Saya sangka pelanggan sudah melupakan saya. Tetapi mereka masih ingat. Dan mereka sanggup membayar untuk roti yang baru ini. Tetapi pada pukul 8 pagi, timbul masalah. Makcik, saya dari tadi tunggu, bila lagi nak dapat ni? Saya memeriksa bakul, tinggal 10 buku. Tetapi orang yang beratur ada lebih 20 orang. Roti tidak cukup. Maaf, yang mana beratur dulu saya bagi ya. Yang tak dapat, esok datang awal sikit. 8.40 pagi, roti terakhir dijual. 50 buku habis dalam masa 1 jam 40 minit. Orang yang tidak dapat membelinya bertanya, esok makcik bawa lebih, ya? Saya hanya menggelengkan kepala. Paling banyak 50 buku. Dapur makcik kecil. Dalam perjalanan pulang, bakul terasa ringan, tetapi hati saya penuh. RM350 jualan untuk sehari. Berbanding dengan jualan kurang 60 sebelum ini, ia adalah angka yang luar biasa. Setibanya di rumah, Azlan bertanya dengan terkejut. Ma, habis ke?
Habis. 50 buku. Dalam masa sejam 40 minit. Azlan ternganga tidak percaya. Petang itu, Pak Kasim datang dengan teruja. "Makcik, saya dengar cerita habis licin di pasar tadi." "Ya, sejam 40 menit saja." "Kalau macam tu, makcik akan terus guna bijan kami kan? Berapa banyak yang makcik perlukan?" Saya membuat pengiraan. 50 buku roti memerlukan kira-kira 3 kilogram bijan. Seminggu dalam 21 kilogram. "Saya beli dengan harga 35 sekilogram," kata saya. Mata Pak Kasim terbeliak. 35 ringgit? Kalau jual buat minyak baru 15 singuh. "Betul ke ni, makcik?" "Betul. Tapi bijan mesti yang elok, bersih." "Baik, makcik. Semua hasil ladang kami jual pada makcik." Malam itu, saya duduk termenung di hadapan dapur. 17 hari lalu saya mahu memadamkan api ini. Tetapi kini, keadaannya berbeza. Namun satu kerisauan timbul. Bagaimana jika saya buat 100 buku? Adakah lebih ramai orang akan dapat membelinya? Ataukah nilainya terletak pada kuantitinya yang terhad, yaitu 50 buku sahaja? Keesokan paginya, saya membuat keputusan. Saya akan cuba membuat 100 buku. Saya mahu melihat reaksi pasaran. Pukul 2 pagi saya bangun, sejam lebih awal. Untuk 100 buku, dapur perlu dibakar sebanyak 14 kali. Masa sangat suntuk. Pergelangan tangan saya mula sakit, tetapi saya tidak berhenti. Pukul 7 pagi, 100 buku roti siap diisi ke dalam 2 bakul besar. Berat. Setibanya di pasar, orang sudah menunggu. "Makcik, hari ini saya mesti dapat." "Hari ini makcik bawa 100 buku," jawab saya sambil tersenyum. Jualan bermula. 7.30 pagi, 50 buku terjual. Kelajuannya sama seperti semalam. Tetapi selepas pukul 8, jualan mula perlahan. 9 pagi, 85 buku terjual. Tinggal 15 buku. Tetapi tiada lagi pelanggan baru yang datang. Saya mula risau. Adakah saya telah membuat terlalu banyak? Pukul 10 pagi, masih ada 15 buku yang belum terjual. Saya sedar, pasaran mempunyai permintaan yang terhad. Apabila hanya ada 50 buku, orang berebut-rebut kerana takut terlepas. Apabila ada 100, mereka menjadi lebih tenang, dan harga RM7 rimbulah dirasakan mahal. Tengah hari, saya hanya berjaya menjual 5 buku lagi. Baki 10 buku saya bawa pulang. Langkah terasa berat. Setibanya di rumah, Azlan berkata, "Kan saya dah cakap, terlalu banyak. 50 buku dah cukup." Malam itu, saya tidak dapat tidur. Kenapa 50 buku habis dalam masa kurang 2 jam, tetapi 100 buku mengambil masa 4 jam dan masih tidak habis? Jawapannya mudah, eksklusiviti. Masalah yang lebih besar timbul pada hari-hari berikutnya. Isnin, saya cuba membuat 75 buku, jualan lebih perlahan. Orang ramai sudah tahu mereka tidak perlu tergesa-gesa. Selasa, saya kembali membuat 50 buku. Tetapi seorang pelanggan tetap berbisik, "Makcik, roti yang tak habis semalam, kedai sebelah tu jual 5 R. Saya terkejut. Rupa-rupanya, roti saya yang tidak habis telah dijual semula oleh orang lain dengan harga diskaun. Eksklusivitinya telah hancur sama sekali. Hari itu, saya hanya menjual 28 buku. 22 buku terpaksa dibawa pulang. Saya duduk di hadapan dapur yang sudah sejuk. Saya sedar kesilapan saya, bukan kerana tamak, tetapi kerana tidak konsisten. 50, 100, 75, 50 angka yang sentiasa berubah membuatkan pelanggan keliru. Saya membuat keputusan. Mulai esok, saya akan mulakan semula, tetapi kali ini dengan peraturan. Malam itu, saya menulis di dalam buku nota. Setiap hari, buat 150 buku sahaja. Tidak lebih, tidak kurang. Roti yang tidak habis tidak akan dijual keesokan harinya. Akan dibuang. Harga tetap RM7, tidak akan diubah. Waktu jualan, 7 pagi hingga 9 pagi sahaja, 2 jam. Peraturan keempat adalah yang paling penting. Ia mewujudkan eksklusiviti berdasarkan masa, bukan kuantiti. Tetapi, 150 buku adalah satu cabaran besar bagi saya. Dapur perlu dibakar 19 kali. Bermula pukul 2 pagi pun masanya sangat suntuk. Tetapi saya terpaksa melakukannya. Ini adalah peluang terakhir saya. Subuh Rabu, pukul 2 pagi, penggera berbunyi. Saya bangun serta-merta. Hari ini, peraturan baru bermula. 150 buku, 2 jam jualan, baki dibuang. Saya menyalakan api. Tangan saya bergerak lancar, tetapi hati saya berat. Adakah peraturan ini akan berjaya? Pukul 7 pagi, 150 buku roti siap.
Setibanya di pasar, tidak ramai orang. Kepercayaan pelanggan telah goyah. Saya meletakkan papan tanda, jualan dari 79 pagi sahaja. 150 buku terhad. Seorang pelanggan bertanya, betul ke lepas pukul 9 Mak Cik tak jual? Ya. 2 jam sahaja. Kalau tak habis, Mak Cik buang. Pelanggan itu terkejut. Buang? Roti elok-elok ni? Ya. Saya cuma nak jual roti yang paling segar. Berita itu mula tersebar. Mak Cik tu betul-betul buang roti kalau tak habis. Dia jual sampai pukul 9 je. Suasana mula berubah. 8.15 pagi, 60 buku terjual. Kelajuan mula meningkat. 8.20 pagi, seorang pelanggan menjerit. Sekarang tinggal berapa buku? Tinggal 90 buku. Maknanya dalam 40 minit, kena jual 90 buku. Mendengar itu, orang ramai mula bergegas. Eksklusiviti sedang dicipta. 8.50 pagi, 145 buku terjual. Tinggal 5 buku, barisan masih panjang. Maaf, tinggal 5 sahaja. Yang tak dapat, esok datang awal ya. 8.05 pagi, roti terakhir dijual. 150 buku habis dalam 1 jam 55 minit. Saya mula mengemas. Seorang pelanggan bertanya, Mak Cik, belum pukul 9 lagi dah nak balik? Ya, waktu saya dah tamat. Dalam perjalanan pulang saya yakin, inilah cara yang betul. Hari-hari berikutnya membuktikannya. Khamis, habis dalam 1 jam 30 menit. Jumaat, 1 jam 15 menit. Sabtu, orang sudah beratur sebelum pukul 7 pagi. Tepat pukul 8, 150 buku licin terjual. Dalam masa sejam, seminggu berlalu. Setiap hari 150 buku habis terjual dalam masa kurang 2 jam. Tiada satu pun yang berbaki. Pendapatan seminggu mencecah 6.300 reno. Angka yang tidak pernah saya bayangkan. Tetapi yang lebih penting bukanlah wang. Ia adalah kepercayaan pelanggan yang telah kembali. Mereka tahu, setiap hari pada waktu yang sama, mereka akan mendapat roti dengan kualiti yang sama, keajaiban yang dicipta oleh konsistensi. Sebuah kampung bangkit semula. Sebulan kemudian, kedai roti saya menjadi sebutan di seluruh daerah. Setiap pagi, pasar akan dipenuhi barisan orang, tetapi perubahan bukan sahaja berlaku di kedai saya. Satu petang, seorang pemuda bernama Hafiz datang berjumpa saya. Mak Cik Aminah, saya nak minta nasihat. Nasihat apa Hafiz? Saya pun nak cuba buat sesuatu dengan bijan. Bukan roti, mungkin macam biskut bijan. Hafiz sepatutnya berhijrah ke bandar untuk bekerja di kilang. Tapi bila saya tengok Mak Cik, saya rasa di kampung ni pun ada peluang. Saya memandang anak muda di hadapan saya. Matanya penuh harapan. Boleh, Mak Cik ajarkan, tapi janji satu perkara. Jangan mudah putus asa. Mak Cik sendiri gagal berbelas kali. Hafiz berjanji. Sejak hari itu, setiap petang dia akan belajar di dapur saya. Selepas 2 minggu percubaan dan kegagalan, akhirnya dia berjaya menghasilkan biskut bijan yang rangup dan manis. Jadi ke ni, Mak Cik? Jadi, esok cuba jual di pasar, sebelah tempat Mak Cik. Keesokan harinya, 50 paket biskut bijan Hafiz habis terjual. Petang itu dia datang memberitahu, Mak Cik, saya tak jadi pergi ke bandar. Saya nak buka kedai biskut bijan di sini. Sebulan kemudian, satu lagi perubahan berlaku. Sepasang suami isteri muda yang baru pulang dari bandar membuka kedai keropok bijan. 2 bulan kemudian, seorang lagi anak muda memulakan perniagaan menjual snack bijan secara dalam talian. 3 bulan kemudian, papan tanda selamat datang ke kampung bijan Seri Damai terpacak di pintu masuk kampung. Bilangan pekebun bijan meningkat daripada 3 keluarga kepada 12. Pak Kasim berkata, Mak Cik, sekarang satu kampung tanam bijan. Harganya 3 kali ganda lebih baik daripada jagung. Ekonomi kampung berubah. Anak-anak muda tidak lagi berhijrah. Malah, ada yang mula pulang. Suatu hari, pemilik bakri moden di Pekan datang berjumpa saya. Bisnes kami merosot disebabkan awak. Saya menjawab dengan tenang, saya hanya menjual roti saya. Awak pun boleh buat roti bijan. Kami guna mesin, tak boleh buat satu-satu dengan tangan macam awak. Itulah bezanya, kata saya. Seminggu kemudian, bakri itu cuba menjual roti bijan berharga Rm3. Beberapa pelanggan saya cuba membelinya. Tetapi 2 hari kemudian, mereka kembali. Mak Cik, roti Mak Cik juga yang sedap. Roti sana tak ada rasa. Sebulan kemudian, roti bijan di bakri itu hilang dari pasaran. Setahun telah berlalu. Hari ini hari Sabtu. Saya masih bangun pada pukul 2 pagi, seperti 365 hari yang lalu.
Dapur batu bata yang berusia 41 tahun ini masih panas. Setahun lalu, saya hampir memadamkan apinya. Pukul 8 pagi, 150 buku roti saya habis terjual. Dalam perjalanan pulang, saya melalui kedai biskut Bijan Hafiz. Dia sedang sibuk melayan pesanan dalam talian. Petang itu, 2 orang pegawai muda dari Mardi datang melawat. Mereka adalah kaki tangan baru. Puan Aminah, kami dari Mardi. Kami datang nak lihat perkembangan projek perintis Bijan kami 2 tahun lepas. Laporan kata kampung ini sangat berjaya. Salah seorang daripada mereka menambah. Terus terang, kami sangka projek ini gagal. Dulu, pekebun tak tahu nak buat apa dengan hasil Bijan selain daripada minyak. Saya mengangguk. Betul. Pada mulanya semua orang buntu. Jadi, bagaimana semuanya berubah? Saya menunjuk ke arah dapur batu saya. Saya cuma bakar roti, itu sahaja. Roti? Hanya dengan roti? Ya, roti Bijan. Resipi arwah ibu saya 50 tahun dahulu. Pegawai itu terpegun. Kami mengajar teknologi penanaman selama 2 tahun, tetapi kami tidak terfikir tentang cara penggunaan hasilnya. Puan mengubah segalanya hanya dengan sebuku roti. Saya menjawab, benih yang tuan-tuan tinggalkan sangat baik. Masalahnya ialah apa yang berlaku selepas itu. Menanam benih sahaja tidak cukup. Kita perlu tunjukkan apa yang boleh dihasilkan daripadanya. Dan yang lebih penting, ini bukan hasil usaha saya seorang. Hafiz membuat biskut, pasangan muda membuat keropok. Saya hanya pencetus api yang pertama. Pegawai wanita itu berkata dengan kagum, inilah pembangunan lestari yang sebenar. Bukan datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam komuniti itu sendiri. Malam itu, saya duduk di hadapan dapur, mengenang kembali. Setahun yang lalu, saya bersedia untuk bersara. Tetapi seguni Bijan mengubah segalanya. 16 kali kegagalan, peraturan 2 jam, konsistensi 150 buku, dan kini, sebuah kampung telah hidup semula. Anak saya Azlan pernah bertanya, Mak, sampai bila Mak nak buat semua ni? Dulu, saya tiada jawapan. Tetapi sekarang saya tahu. Selagi api dapur ini masih panas, saya akan teruskan. Selagi tangan ini masih mampu menguli, saya akan teruskan. Kerana ini bukan sekadar menjual roti. Ini adalah tentang kepercayaan. Setiap pagi, orang beratur menunggu roti saya. Mereka bukan hanya membeli roti, mereka membeli sebuah keyakinan, sebuah konsistensi, sesuatu yang tidak berubah di dalam dunia yang sentiasa berubah. Esok hari Ahad, hari saya berehat, dapur akan sejuk untuk sehari. Isnin, pukul 2 pagi, penggerak akan berbunyi. Saya akan bangun dan menyalakan api di dapur. Percikan api akan hidup semula. Bermula dari bara yang kecil dan menjadi semakin besar. Di luar jendela, satu persatu lampu di rumah-rumah lain akan mula menyala. Dapur biskut Hafiz, bengkel keropok pasangan muda itu, bilik operasi pemuda dalam talian. Mereka semua, seperti saya, memulakan hari sebelum subuh. Saya tersenyum, percikan api itu tidak padam, ia telah merebak. Benih yang ditinggalkan oleh Mardi 2 tahun lalu bukanlah sekadar tanaman, ia adalah benih kemungkinan. Dan saya hanya menyalakan mancis. Kini, api itu telah menerangi seluruh kampung.